Setakat ni okey ke semua? Boleh faham ke? Ada yang Faham cikgu. Faham cikgu, tak ada masalah. okey. Alright, yang lain tu tak ada suara, tak ada tulisan, tak ada apa, risau pula cikgu. Dapat ke tidak tu? Shivani boleh faham ya? Okey, thank you Shivani. Alright. Okey, so kita bergerak ke pada muka surat berikutnya. Okey, cikgu Nolia. Okey. Thank you. Kita pergi muka surat berikutnya, muka surat 17. Okey. Okey, berikut adalah maklumat penghasilan produk reka bentuk pembuatan. Maklumannya ialah Kelab Reka Bentuk dan Teknologi sekolah anda menganjurkan pertandingan reka cipta penghasilan model 3D bertemakan fashion dan menggunakan kaedah tuangan. Anda sebagai ketua kumpulan dikehendaki merancang dan menghasilkan projek itu. Berdasarkan maklumat itu, A. Lakarkan 3 reka bentuk produk dengan mengaplikasikan elemen dan prinsip reka bentuk. Okay. Dah baca belum elemen reka bentuk, prinsip reka bentuk? Elemen reka bentuk. Cuba sebutkan. Bentuk. Bentuk, Tinesh betul. Rupa. Rupa. Tekstur, dia Tasha betul. Saiz. Saiz. Betul Lakshana. Okey, Anma jawab saya sama. Okey, yang lain? Garisan Priska, betul. Lakshana warna betul. Divya jawab warna betul. Ritiani jawab warna betul. Garisan Muhammad Safwan betul. Priska jawab warna betul. Tekstur sudah. Ada lagi yang lain? Ruang. Okey, cikgu nampak dia jawab ruang. Okey, ruang betul Lakshana. Priska pun jawab ruang. Okey, betul. Ada lagi? Sudah Harish. Harap ruang pun sudah. Ada yang lain? Ada 7 kan? Okey, nanti awak fikirkan lagi ya. Okey, seterusnya prinsip reka bentuk. Kepelbagaian Tasha betul. Prinsip reka bentuk lain. Priska jawab Harmoni. betul. Yes Dinesh? Keharmonian. Harmoni saja, harmoni. Harmoni betul. Pengulangan Lakshana betul. Kesatuan Priska betul. Kesatuan. Betul Priska. Ada lagi? Okey, termasuklah kontras ya. Kontras. Keringkasan, Siti Nurfarisha, keringkasan. Okey, betul. Alright. Okey, betul, itu adalah prinsip. So, kelas, patutnya sekarang ni dalam untuk yang ini awak sebenarnya dikehendaki buat projek yang bertemakan fashion dan kaedah dan teknologi pembuatan. Dan teknologi pembuatan yang ada kat sini ialah kaedah tuangan. So, kaedah tuangan apa yang kita dah belajar hari tu? Kaedah tuangan jenis apakah yang kita dah belajar hari tu? Okey, dah ada jawapan. Tasha jawab sejuk, betul. Okey, kita buat kaedah tuangan tempoh hari dengan menggunakan betul Tinesh dan dengan menggunakan beberapa bahan. Sebutkan bahan apakah yang kita buat mula-mula tu. Yang berwarna putih tu seperti serbuk tu apa nama dia? POP. Okey, saya Plaster kata of Paris. yeah, Tasha betul. Shima jawab POP betul. Shima, Ritiani jawab Plaster of Paris. Okey, betul. Plaster of Paris. Okey. Tapi dalam exam jangan jawab POP tau. Dalam exam awak jawab Plaster of Paris. Okey, kena jawab penuh lah. Haris, betul ya? Betul. Okey, Plaster of Paris. Itu bahan yang pertama yang kita gunakan untuk tuangan. Okey, bahan yang kedua yang kita nak jadikan bentukkan produk kita yang kita nak buat produk tu. Apa nama bahan tersebut? Yang kedua. Eksplosi resin dan eksplosi hardener. Okey, betul Tina, betul Tasha. Jawapan yang betul. Terima okey, betul Ritiani. Okey, betul Lakshana. Yes, jawapan awak adalah betul ya. Epoxy resin ditambah dengan epoxy hardener. Okey Anma, betul. Okey, sekarang ni anak-anak agaknya boleh tak masing-masing buatkan satu projek yang berunsurkan tuangan jenis sejuk. Okey Harish.
Boleh tak awak buatkan projek yang menggunakan Laksana, betul, kitchen. Boleh tak awak buat sendiri? Seriram, apa tu Boleh seriram? cikgu, boleh. Kalau boleh selain daripada kitchen lah sebab dekat soalan tu dia minta fashion. Betul. Tapi kali ni bukannya awak buat kitchen. Kitchen yang hari tu kan. Okey, kali ni awak projek bertemakan fashion. Ingat tak awak dah buat projek fashion masa form berapa? Buat fashion? Form 1. Yes. Form 1 awak buat fashion hari tu. Fashion apa awak buat? Projek apa? Tabung. Tabung. You sure, Darshan? Tunggu cikgu, saya thinking. Bila sebut fashion, ia adalah aksesori yang dipakai daripada kepala sampailah kaki. Itu namanya fashion. Apa je awak pakai, itu namanya fashion. Termasuklah mask. Mask. Aksesori dan pakaian. Aksesori dan pakaian. Okay, fashion tu adalah aksesori dan pakaian yang awak pakai daripada kepala hinggalah kepada kaki. Termasuklah mask. Okay, so anak-anak digalakkan buat projek fashion ini dan ditambah dengan projek tuangan. Okay, tapi tuangan jadi sejuk lah, jangan tuangan jadi panas. Okay, so agaknya siapa yang boleh buat? Siapa yang boleh buat? Bukan siapa boleh buat, awak dikendaki buat. Sebab dia, anak-anak, kalau awak buat projek ni, awak boleh dapat TP6. Sebab awak dapat menghasilkan projek tersebut sehingga jadi. Boleh Ritiani Okay, thank you. Dan semua cikgu minta tolong, apa yang awak buat mesti ada bukti. So bukti tu cikgu nak awak ambil menggunakan kamera ataupun menggunakan handphone. Okay? Jangan tunjuk yang dah siap, tunjukkan proses dia. Boleh? Boleh cikgu. Saran dulu. Kalau nak suruh buat projek takut tak boleh buat. Dia tak ada POP, tak ada epoxy, tak ada. Sebenarnya macam ni anak-anak. Oleh kerana macam ni anak-anak, sebenarnya ingat lagi tak masa form 1 sebelum kita hasilkan projek, apakah kita patut buat dahulu? Siapa tahu? Lakaran. Okey, betul Ritiani, betul Darshan. Okey, lakaran ni terkandung, betul Anma. Lakaran ni terkandung dalam apa? Siapa tahu? Terkandung dalam Yes? Dinesh? Ada satu cikgu nak kata apa ya? Ada satu session di mana perbincangan dijalankan di antara pengurus projek dengan pelanggan. Itu namanya apa? Perbincangan. Betul. Itu namanya apa? Perbincangan antara pengurus projek, pembincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Itu dinamakan apa? Dah lupa dah topik apa. Itu adalah project brief. Okay, dalam project brief awak ada belajar borang projek. Sepatutnya awak kena buat borang projek tu dulu. Dia merangkumi 7 perkara. Sebab dalam project brief ada 7, cikgu tak boleh conteng lah. Tak puas hati cikgu tak boleh conteng. Sepatutnya cikgu boleh conteng tak tahu kenapa. Okay, dalam project brief, sekejap sekejap, cikgu gunakan ni. Boleh pakai tak? Okey. Ni nampak tak apa cikgu tulis? Nampak cikgu. Cikgu tulis apa?
Project brief. Yes. Sorry, it's not very clear, tak berapa ni. So project brief ada berapa? Ingat lagi tak ada berapa dia punya ni? Ada berapa ciri? Ada satu, ada dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh kan? Okey, yang pertama apa? Projek brief yang pertama, apa dia? Siapa ingat lagi? Apakah projek brief kita yang pertama? Oh, Ya? Tajuk. Ada tajuk. Sekejap Okey, sepatutnya ada tajuk. Menggigil-gigil cikgu ya. Okey, yang kedua apa dia? Tajuk projek ni kira tajuk projek. Okey, yang kedua gambaran keseluruhan projek. Gambaran keseluruhan projek. Okey, yang ketiga apa dia? Analisis projek. Oh, kembang-kembang lah tulisan saya. Susah sangat pennya. Okey, yang keempat. Tarik gajah ke. Oh, sepatutnya ada ke. Kreativiti. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Kalau yang nak jawab pun boleh sebab ada tak buku form 1? Awak boleh jawab sebenarnya. Okey, mula-mula tajuk projek. Yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Yang ketiga, kriteria produk. Yang keempat, perancangan pengurusan projek. Yang kelima, analisis projek. Yang keenam, lakaran, idea dan yang ketujuh, mock-up ataupun model. Alright? Okay? So, sepatutnya anak-anak kena buat borang project brief dulu. Okay, borang project brief ni ada tujuh bahagian iaitu tadi tajuk projek, gambaran keseluruhan dan seterusnya. Dan awak kena buat isi tu satu persatu. Okay, tajuk tu apa nama dia, gambar keseluruhan projek awak bagaimana, okay. Yang lain-lain tu termasuklah lakaran, termasuklah model dia bagaimana. Okay, bila awak dah siapkan ini semua, semuanya dah okay, barulah awak bina projek. Itu kaedah yang betul. Okay, boleh faham tak? Faham cikgu. Okey. Baik, jadi sekarang ni anak-anak, okey, cikgu tak apalah, cikgu tak nak tengok ni semua projek, borang projek brief ni kalau awak buat bagus, kalau awak tak buat pun cikgu boleh maafkan, tapi yang penting mesti ada apa? Buat apa? Lakaran. Yes, yang penting awak buat lakaran. Okey, lakaran berapa D?
3D atau 2D. Betul. 3D. Ya, betul. Lakaran 3D. Awak buat lakaran 3D. Okey. Daripada lakaran tu, dekat lakaran tu mesti ada apa? Lakaran awak tu mesti ada apa? Mesti ada bentuk. Elemen, Okey. elemen, Cikgu Rizan dah tolong jawab dah. Pada lakaran awak, mesti ada menunjuk, ada menerang, ada sekurang-kurangnya ada 3 elemen, 3 prinsip reka bentuk. Ada elemen ada 3. Okey, satu lagi dekat prinsip pun ada 3. Ada 3 ciri yang awak pilih. Okey, itu ya pada lakaran tersebut. Mesti ada 2 perkara ini. Okey, dan lakaran tersebut dalam bentuk berapa D? 3D. 3D, betul. Lakaran awak mesti berbentuk 3 dimensi. Apakah dia bentuk lakaran 3 dimensi yang awak boleh pilih? Okey, jadi dalam ruangan muka surat berapa ni? Dalam muka surat yang berikutnya, awak boleh muka surat 18 Nanti awak tuliskan, okey, dalam muka surat 18 dan muka surat 17 tadi, awak ada ruangan lakaran kan? Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Awak buat 3 lakaran di situ. Okey? Okey, lakaran awak sama ada dalam bentuk lakaran 3D apa dia? Salah satunya ialah oblik. Lagi satu. Apa yang dalam bentuk 3D? Siapa ingat lagi? Yang boleh nampak depan, nampak belakang, nampak tepi, nampak atas ataupun nampak bawah. Itu lakaran apa? Perspektif. Bukan. Perspektif yang 3 titik tu. Isometric. 3 titik, 2 titik tu. Okey, ya itu pun boleh juga, tapi yang Isometric. yes, isometrik. Itu dia yang paling tepat. So, 2 dalam bentuk 2 ni awak boleh lukiskan. Isometrik. Okey? Boleh? Dan kalau awak nak lagi bagus, sebenarnya lakaran awak tu ada lakaran 2D juga. Dalam bentuk lakaran ortografik. Tapi awak tak belajar. So awak buat dalam 3 dimensi 3D tadi pun dah okey dah. Okey? Ortografik. Okay. Alright. So awak penuhkan lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3 berserta dengan apa? Make sure lakaran awak ada apa? ukuran. Ada garisan dimensi. Garisan dimensi ni dia menunjukkan apa? Siapa tahu garisan dimensi menunjukkan apa? Ni senyap je ni, ingat lagi ke tidak? Ukuran. Garisan dimensi tu menunjukkan ukuran. Okey. Boleh jelas ke? Jelas cikgu. Boleh buat tak agaknya? Siapa buat ni? Boleh. Okey, alhamdulillah. Nulia kata boleh. Safi, okey, yang lain? Inesh boleh buat tak? Darshan boleh buat tak? Boleh, Ritiania. Okey, bagus-bagus. Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, bagus. Cikgu bagi contoh saya boleh buat. Bagi contoh. Contohnya Ya, cikgu. tadilah, contohnya dalam modul tadi tu yang rantai tangan. Oh, Rantai okey tangan cikgu. rantai tangan adalah fashion. Okey? Okay, kalau awak lihat di, sekejap kita tengok tadi gambar dia yang mana. Mana rantai tangan? Okey, ni dia rantai tangan.
Okey, Darshan. Siapa Darshan ni tadi? Yes. Okey, Darshan, rantai tangan ni adalah salah satu contoh aksesori. Aksesori adalah di bawah fashion. So, kalau kita tengok dekat sini, dekat aksesori ni, dia menggunakan, dia terkandung dalam dua tajuk. Satu tajuk fashion, satu tajuk pembuatan. Fashion ni yang mana? Yang mana fashion ni, apakah dia di bawah fashion? Sebab dia dikategorikan bawah fashion sebab dia adalah rantai tangan. Itu satu. Okey, kenapakah dia juga di bawah tajuk pembuatan? Okey, sebab nak buat dia ni menggunakan menggunakan kaedah konvensional kan? Ya. Okey, di mana kaedah konvensional tu? Okey, Anma Akila jawab nak buat mask. Boleh Akila? Boleh. Okey? Boleh, tapi emas tu macam mana nak buat guna kaedah kewangan? Okey, tak sudah lagi tu. Awak boleh buat mask Akila. Mask tu fashion. Tapi make sure ada satu kaedah pembuatannya. Apakah awak rasa awak nak tambah dekat situ Akila? Kalau ikut soalan dia menggunakan kaedah kewangan tu. So, dia tambah satu penting lah. So kaedah tuangannya Akila, cadangan cikgu ialah awak buat satu pin. Okey, satu pin yang menggunakan resin supaya resin tu awak boleh menjadikan sebagai connector lah kat belakang. Okey? Resin yang digunakan sebagai connector. Sebab macam kat sini rantai tangan ni, ini adalah contoh penggunaan resin. Okey, ni semua resin ni, batu-batu ni sebenarnya adalah resin. So that's why projek ni awak boleh buat di rumah sendiri sebenarnya. Kalau awak nak buat dalam grup, cikgu benarkan. Tapi sebab kita tengah macam ni kan, kita tengah lockdown. So nak jumpa pun susah. So awak kalau boleh buat sendiri, kecil pun cikgu terima. Kalau awak tak boleh gunakan rantai, awak nak gunakan tali yang diubah suai pun cikgu terima. Tapi make sure ada kaedah pembuatan lah di situ menggunakan resin. Okey, boleh? Boleh cikgu. Acuan resin boleh guna apa acuan resin? Adakah semestinya tanah liat? Tak ada ya, tak semestinya tanah liat. Awak boleh tengok dalam Google. Sebenarnya kalau awak ada besi, awak ada besi yang lebar, awak bentukkan besi tu, lepas tu letak atas cardboard. Ataupun letak atas manila card, lepas tu awak tuangkan resin atas dia. Pun boleh. Tapi make sure jangan sampai melekat lah. So kalau tak nak melekat, awak kena sapukan grease. Okay? Supaya nanti cardboard tu tak melekat, resin tu tak resin tu tak melekat pada cardboard ataupun pada manila card lah. Awak letak grease kat situ. Boleh tak? Awak cuba. Cincin agak. Cincin? Cikgu, boleh tak buat lakaran cincin? Cincin awak nak buat dengan resin. Tak susah ke buat resin? Dengan resin, Tinesh? Batu cincin tu lah. Batu cincin ya? Betul? Okey, batu cincin. Yes. Batu cincin. Cincin tu buat dengan, awak buatlah, ambil lah apa-apa alloy ke untuk buat cincin ya. Cincin bulat tu kan? Nanti tengah tu, batu dia awak gunakan resin. Boleh? Yang lain? Nak buat subang pun boleh. Nak buat burush pun boleh. Cikgu boleh buat pencil box. Darshan, pencil box tak boleh. Itu bukan fashion, Darshan. Okey cikgu. Okey, yang lain?